Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة. حن الله تقبل الصلاة والدعاء وإلى أرواح سادتنا أهل الكساء رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت وأتباعه وإلى روح صاحب الكتاب الشامع المحمدية إمام الترمذي وإلى أرواح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويفرج على المسلمين. اختم لنا ولكم بالحسنى وهو رض عنا في خير لطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وله.
Pemirsa Tuan Haji Nasir Bakri, Pengurusi Surah Al-Rabah, Jawatan Kuasa, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia iman dan Islam dapat kita berada di rumah Allah pada subuh Ahad yang mulia ini. Setelah kita mendirikan salat fardu subuh secara berjemaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita bermula kita celik mata sampailah kita pejam mata pada hari ini insya-Allah sebagai satu amal ibadah yang saleh. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita akan sambung daripada kitab Syama'il Muhammadiyah, keagungan ya Rasulullah oleh Imam At-Tirmizi. Mudah-mudahan dapatlah kita habiskan kitab ni seperti mana kita habiskan kitab Fiqhul Minhaj bab jilid 1 tu tuan-tuan. InsyaAllah saya pun bukanlah pandai sangat, tapi berkongsi ikut kemampuan untuk saya berkongsi dengan tuan-tuan daripada kitab Syama'il Muhammadi. Baik, Syama'il Muhammadi. Minggu lepas telah saya beritahu kita mula daripada awal kitab dia, siapa pengarang dia kan. Tuan-tuan, Syama'il, apa maksud Syama'il? Syama'il maksud dekat sini ialah tabiat, akhlak, sifat, iaitu berkaitan gambaran bentuk peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada yang zahiriyah iaitu daripada anggotanya, dan juga sudut batiniyah iaitu sifat-sifat terpuji baginda sallallahu alaihi wasallam. Berkata dalam kitab ni sebut, iaitu dalam kitab Jam'ul Wasail, dia menyebut oleh Mulla Ali bin Sultan Muhammad Al-Qari. Dia kata orang yang menelaah kitab ni, orang yang menelaah kitab Syama'il ni tuan-tuan, ini karangan Imam Tirmizi, seolah-olah dia sedang mengamati dengan teliti selok-belok peribadi dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sedang menyaksikan keindahan yang sangat mulia pada peribadi baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini khas, tak ada orang buat buku untuk peribadi seseorang seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, begitu sekali sampailah kita ada pada hari ini. Mudah-mudahan kita bila kita baca, kita amati, kita hayati hadis-hadis di dalam kitab ni, kita akan belajar insya-Allah seperti mana kita dapat menggambarkan peribadi bentuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan keindahan, kesempurnaan. Baik, kita sambung, masih bicara, belum masuk lagi bab tuan-tuan. Masuk masih lagi dalam biografi ringkas Imam At-Tirmizi kan. Siapa nama Imam Tirmizi? Apa dia? Al-Imam Al-Hafiz Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa bin Ad-Dhahhak As-Sulami. Kemudian At-Tirmizi itu laqab ataupun yang gelaran yang diambil daripada tempat kelahiran di kota Tirmiz. Itu. Maka nama kota itu akan lebih melekat daripada nama orang. Kan? Jadi Imam Tirmizi punya, Tirmizi itu nama kota dia, tempat kelahiran dia. Adapun namanya iaitu Muhammad bin Isa. Okey, baik. Orang yang banyak menghafal hadis tuan-tuan, dalam kitab-kitab dia akan disebut dengan gelaran depan dia. Sebelum sebut nama dia akan sebut seperti Al-Muhaddis, seperti Al-Imam, seperti Al-Hafiz. Okey, Al-Imam. Baik, kalau saya tengok dalam kitab, kenapa gelaran-gelaran ini, adakah gelaran ini dia sendiri yang sebut? Tidak, dia adalah daripada masyarakat yang mengakui, mengiktiraf kemampuan, kelayakan Imam Tirmizi ini, sehingga mereka gelarkan Al-Imam, kemudian Al-Muhaddis, Al-Hafiz. Baik, Al-Hafiz dekat sini iaitu orang selain daripada dia menghafal Al-Quran, Imam Tirmizi juga menghafal bukan saja beratus tuan-tuan hadis, beribu hadis. Baik, kalau kita belajar kitab hadis, kita belajar mustalah hadis tuan-tuan, khusus bab-bab tentang hadis kan, ada hadis sahih, ada hadis maudhu', hadis marfu', hadis dhaif. Bab itulah kalau kita belajar tuan-tuan, di dalam itu sebelum kita belajar tentang hadis, dia akan perkenalkan istilah-istilah yang ada di dalam ilmu hadis. Baik,
mereka yang banyak menghafal hadis, di antara gelaran yang diberikan seperti al-muhaddis. Muhaddis ni orang yang menghafal 100,000 hadis, tuan-tuan. Macam boleh 100,000 kita, saya pun tak ada lah. Itu gelaran, maknanya dia dapat muhadis. Contohnya yang terakhir ni muhadis tu ya almarhum Al-Habib Alwi Al-Maliki tu kan, adik-adik al-muhaddis. Maknanya dia menguasai bukan sekadar matan hadis, tetapi dia juga menghafal siapa dia, sanad dia tu, an abi an itu baru dia layak mendapat, orang akan iktiraf ilmu dia, baru dia dapat gelaran al-muhaddis. Masya-Allah. Kemudian al-muhaddis, kemudian dan al-muhaddis al-imam. Imam bukan sekadar imam solat je, kan, tidak, bukan imam. Imam pun maksud mereka yang banyak menghafal hadis dia. Baik, kalau al-muhaddis ni, tuan-tuan, mereka yang menghafaz kurang daripada 1,100,000, masya-Allah, 100,000, bukan 100 je, 100 pun dah banyak ni, 100,000 hadis. Kemudian al-hafiz ataupun dipanggil al-muhafiz ini, tuan-tuan, iaitu orang yang menghafaz sebanyak 100,000 hadis. Subhanallah, 100,000 hadis. Kemudian ada lagi di gelaran al-hujjaj. Ini untuk orang yang banyak hadis, iaitu orang yang menghafal hadis yang bersanad sebanyak 300,000 hadis. Ini adalah kitab hadis, kita boleh kita tengok. Kemudian digelar al-hakim. Ada gelaran al-hakim. Ini martabat paling tinggi. Siapa dia? Ya, ini martabat tertinggi dalam ahli hadis, kan. Ada setiap ahli hadis tu yang menghafal hadis, dia ada martabat, maqam, iaitu kedudukan mereka atas pengiktirafan masyarakat ataupun guru-guru mereka kepada orang yang mahir selok belok ilmu hadis, lalu dapat diberikan gelaran. Jadi orang yang mendapat gelaran al-hakim, dia paling tinggi sekali, tuan-tuan, iaitu orang yang mengetahui segenap hal dalam perkara bersangkutan dengan hadis dan menghafaz hadis dengan bilangan yang lebih banyak daripada mereka sebutkan. Baik, gelaran bagi mereka yang dapat menguasai, menghafal lebih daripada berapa, tuan-tuan? 700,000 hadis. Ini al-hakim, 700,000 hadis. Siapa, tuan-tuan? 6 orang je yang dapat gelaran al-hakim ni. Yang pertama Imam Malik, yang kedua Imam Ahmad, yang ketiga Imam Bukhari, yang keempat Imam Muslim, dan yang kelima Imam Tirmizi. Ni kita belajar 700,000 hadis, tuan-tuan. Subhanallah, nak dekat sejuta kan. Ni 5 orang saja yang mendapat gelaran al-hakim, yang paling hebat dalam ilmu hadis. Bukan sekadar hafal matan, tetapi menghafal juga dia punya sanad dia tu. Subhanallah, bagaimana hafalan dia. Maka dalam kitab ini kan diterangkan kenapa dapat gelaran sehingga ini, kerana Allah kurniakan kehebatan setiap orang itu berbeza kemampuan. Lalu Imam Tirmizi ini diakui oleh gurunya, sehingga gurunya dalam kitab ini menyebut dia kagum dengan, akhir sekali, aku belum pernah melihat orang seperti ini. Maknanya guru dia sebut terus terus lekat, baru belajar aja macam ni kan. Okey, dia baca, guru dia baca an Abi Hurairah innamal a'malu binniyat, terus hafal tu, habis. Tak perlu nak catat, tak perlu balik, hafal. Itu antara kelebihan. Kan diakui dalam kisah ini sedikit bagaimana kemampuan Imam Tirmizi menghafal hadis. Beliau di antara perjalanan dalam kitab ni, kalau kita tengok sikit lah, perjalanan dia ke mana? Menuju ke Mekah. Maknanya dari tempat lahir dia nak pergi ke Mekah tu, perjalanan tersebut beliau dapat menghasilkan 2 jilid kitab. Kalau 2 jilid, 1 jilid berapa? Biasa kalau dah berjilid ni mesti tebal kan. Mestilah tebal. Mungkin 200-300 muka surat. 1 jilid. Ini 2 jilid. Perjalanan je. Belum lagi kan duduk mentalaah bulan, mesti tak perjalanan. Lalu Imam Tirmizi ni berjumpa dengan gurunya, kebetulan berjumpa dengan gurunya. Lalu dia pun sebagai adab seorang anak murid kepada gurunya, bertemulah. Biasanya anak murid ni akan bertemu kepada guru. Lalu bertemu kepada guru dan dia membawa 2 buku atau 2 jilid kitab yang dia karang tadilah semasa perjalanan.
Untuk membaca dia minta izin nak baca depan gurunya. Dah hebat dah tu, tapi ambil berkat kepada gurunya nak baca. Lalu bila dia bawa, rupa-rupanya yang Imam Tirmizi bawa ni buku yang kosong, yang tak dicatat lagi. Jadi apabila minta izin kepada gurunya supaya baca hadis, gurunya pun membaca hadis dengan harapan dia tengok bila kitab ada, dia buka, dia akan tengok sama tidak. Rupanya bila Imam Tirmizi buka buku hadis, kitab yang dikarang tu kosong. Jadi imam dia, gurunya kata, maknanya kau tak malu ke dengan aku? Guru dia kata, sebab apa kau buka kitab tapi dekat kitab tu kosong, helaian kosong, tak ada tulis apa-apa. Seolah-olah kononnya Imam Tirmizi ni macam memperlekehkan gurunya. Lalu Imam Tirmizi kata, tidak, wahai guruku, tidak. Lalu dibacakan lagi. Baik, maka bila dibaca, gurunya baca, kemudian setelah itu guru meminta Imam Tirmizi baca. Lalu Imam Tirmizi pun membaca dengan lancar tanpa ada kesalahan. Kemudian gurunya merasa syak. Adakah hadis yang kau baca daripadaku ini, adakah hadis yang kau telah hafal dulu? Maknanya kau dah hafal dulu siap-siap, kemudian aku baca kau dah ingat. Lalu menteri kata, tidak wahai guruku. Lalu silakan guru baca lagi yang lain. Gurunya membaca 40 hadis yang sulit dan yang sukarlah, yang unik. Maknanya hadis tu mungkin panjang, hadis tu mungkin sebutannya susah. Baca 40 hadis di depan Imam Tirmizi. Selesai saja gurunya membaca, Imam Tirmizi pun mengulang daripada awal hadis itu sehingga hadis yang terakhir tanpa ada sedikit pun kesalahan pada baris, pada huruf, pada kalimah. Maka setelah habis itu lalu gurunya berkata, aku belum pernah melihat orang sepertimu. Begitulah kehebatan Imam Tirmizi dalam menghafal, mengingati hadis daripada gurunya. Dia baca je terus melekat, baca je terus melekat. Masya-Allah. Itu kurniaan Allah kepada hamba-Nya yang dipilih. Okey. Itu antara kehebatan Imam Tirmizi dalam menghafal. Maka tidak mustahil lah bagi Imam Tirmizi boleh menghafal sampai ratus ribu hadis. Baik. Tengok, setiap orang alim, setiap salafus salih, setiap mereka semuanya ada guru tuan-tuan. Semua ada guru. Nak belajar mesti ada berguru. Lebih-lebih lagi kalau kita belajar Quran mesti berguru. Maka apa saja ilmu mesti berguru. Tak kiralah ilmu agama, ilmu akademik, mesti ada guru. Kalau tak ada guru maka mungkin akan sesat. Kalau kita belajar tak ada guru, maka guru kita siapa? Syaitan lah tuan-tuan. Kitab terang lain, fahaman kita lain, lalu sesat kerana tidak ada guru. Maka Imam Tirmizi pun ada guru. Okey, kita tengok tuan-tuan, guru-guru Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi memiliki ramai guru, iaitu sekitar 217 orang. Macam 217 orang. Subhanallah, masa bila tu tuan-tuan 217. Bila dah tercatat ni benarlah dah lah hebat tuan-tuan. Lepas tu guru ramai pula tu. Kita kalau kat sekolah campur-campur daripada darjah 1 sampai darjah 6, guru-guru semua tu agak ada beratus tak sampai rasanya tuan-tuan tak sampai. Masuk sekolah menengah sambung lagi dekat universiti, berapa orang guru tak sampai ni 200 sepanjang hidup. Itu pun kalau satu sekolah bukan semua kita belajar kan, ada guru-guru tertentu, subjek tertentu. Tapi ini jemaah bagaimana beliau ni mentelaah menghadap 217 orang. Begitu ramainya. Dah hebat, tapi guru tengok betapa mulianya Imam Tirmizi ini kepada gurunya dan menghormati gurunya. Dan dahlah ramai, dahlah hebat, kemudian ramai, kemudian setiap guru itu dia ambil berkat dan beradab. Maka jadilah seperti lautan ilmu. Kalaulah belajar beratus orang guru tuan-tuan, kita puluh-puluh guru pun rasanya. Baik itu kalau dalam kitab-kitab kalau dalam kitab orang-orang guru pondok tu kan tuan-tuan, kalau istilah dia mereka meninggal, kemudian dia keluarkanlah dia punya biografi dia kan, tengok antara guru-guru dia sekian. Kenapa? Menunjukkan banyak dia belajar bukan daripada seorang, tapi banyak. Walaupun dia dah belajar kat sini, tapi dia guru ni belajar lagi, dia tetap belajar kerana dia tahu nilai keberkatan ilmu tu. Jadinya. Dan mereka orang dahulu kalau mereka nak jumpa guru dia tuan-tuan, dia takut. Ialah kita kan nak jumpa guru-guru kita kalau masa kecil tuan takut, alamak tak nak lah kan.
guru takut. Takut dulu kerana dia hormat, tapi takut sekarang ni guru tu garang, takutlah, tak mau. Dalam kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran Imam Nawawi, dia ada satu doa dekat situ kan. Orang dahulu bila nak jumpa guru, dia doa dulu. Dia doa supaya dia tidak melihat keaiban guru dia. Doa itu menyebut Allahumma astur aiba muallimi anni wa la tudhib bi barakati ilmihi minni. Maksud dia, wahai Tuhanku, tutup keaiban guruku ini daripadaku, supaya aku tak nampak. Yalah, setiap manusia itu dia ada kesalahan tuan-tuan, tetapi murid ini dia tak nak tengok keaiban gurunya tu, maka dia doakan Allah supaya aku tak nampak keaiban. Dia tak nampak keaiban, nanti dia guru aku ngajar gini tapi dia buat, contohnya. Kemudian wala tuzhib bi barakati ilmihi minni, dan jangan engkau hilangkan berkatnya daripadaku. Sampai adab dia sedekah kepada gurunya, begitu tuan-tuan. Sebab itu kadang-kadang belajar, walaupun dia belajar sedikit tuan-tuan, tapi berkat kat situ. Apalagi belajar banyak guru, subhanallah. Baik, ini guru-guru Imam Tirmizi. Di antara guru beliau dalam periwayatan menurut jumlah hadis yang beliau dengar, tengok, Al-Qutaibah 601 hadis. Ini yang diriwayat. Muhammad bin Bashir 442 hadis, masya-Allah. Mahmud Ghailan 292 hadis, Hannad bin As'ari 280, Ahmad bin Mani' 249. Di antara guru-guru yang beliau dalam ilmu. Lepas tu ilmu lain pula, gurunya lain. Ini sebab dari guru-guru mereka. Muhammad bin Ismail, Abdullah bin Abdul Rahman, Abu Zur'a. Dalam ilmu hadis, di antara guru yang banyak memberi kesan kepada beliau adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud. Itu yang 6 himpunan hadis daripada 6 imam ni, lalu digelar ataupun disebut hadis Sunan Sittah. Pernah dengar Sunan Sittah tuan-tuan? Sunan Sittah ni 6 hadis yang dikumpulkan oleh 6 imam ni. Ini yang paling masyhur, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, Imam Abu Daud, Imam Ahmad, Imam Tirmizi. Siapa belajar ni, maka 6 hadis ini, maka dia akan disebut mereka menguasai Sunan Sittah, maknanya 6. Dekat Melaka ni tuan-tuan, yang mahir 6 hadis ni, daripada 6 imam belajar kitab Sunan Sittah ni, Ustaz Rahim Khalik dulu ada datang situ kan. Beliau belajar Sunan Sittah tuan-tuan. Kita baca hadis, tanya Ustaz, hadis ni sahih tak? Dia akan ini ada dalam kitab, sekian-sekian. Menguasai. Seorang je belajar, Ustaz Rahim Khalik, hafizahullah, Allah pelihara, belajar dekat Indonesia. Sunan Sittah tuan-tuan. Imam Bukhari, Imam Muslim, semua dia belajar tu. Imam Tirmizi, kitab Imam Tirmizi, masa dibuka satu kitab Imam Tirmizi dekat Masjid Peringgit Lama tu. Berapa lama khatam tuan-tuan? 23 tahun. Dah khatam dah, tapi 23 tahun maka dibuat majlis tuan-tuan. Satu hadis tu je, masya-Allah, lama belajar. Masjid tu je, masjid tu dia belajar kitab Imam Tirmizi 23 tahun baru khatam. Masjid lain Imam Bukhari pula, masjid lain ni semua belajar kitab, tapi Ustaz Rahim belajar semua kitab Sunan Sittah tu. Azim, masya-Allah. Jadi bila kita baca hadis tu, dia tahu ini hadis ni kata ni tak ada dalam hadis. Kadang-kadang saya tanya juga, Ustaz ada tak dalam hadis maksud dia sekian-sekian? Oh, ini tak ada ni, dalam kita hadis 6 Sittah tak ada. Dia beritahu, oh ya Ustaz, tak ada. Terima kasih dia kata kan. Tak ada. Maknanya kita nak yakinkan hadis yang kita ni betul tak. Kadang mereka yang menguasai tu. Baik, kemudian dah belajar, dah ada guru, kemudian sampai tu masa dia ada anak murid. Maka ni anak-anak murid dia tuan-tuan, antaranya lah disebut dekat sini. Dalam kitab Tahzibul Kamal, Al-Mizzi menyebutkan terdapat sekitar 26 perawi. Perawi ni siapa? Perawi itu orang yang meriwayatkan hadis. Dia belajar, macam tuan-tuan belajar, kemudian tuan-tuan pun menulis, mencatat hadis. Kemudian tuan-tuan pun belajar dengan guru lain, belajar catat hadis, itu lagi perawi. Kemudian dah sampai satu peringkat, tuan-tuan pun nak keluarkan hadis. Jadi belajar daripada guruku, daripada hadis gitu. Itu maksud dia perawi, orang yang meriwayatkan hadis.
Di antaranya ialah Humad bin Syakir, Muhammad bin Ahmad bin Mahmud Al-Abbas Al-Marwazi, Muhammad bin Al-Munzir bin Sa'lid bin Raja', Mahmud bin Anbar bin Nu'man bin Habib Al-Azdi, Makhul bin Al-Fudail. Ini karangan Imam Tirmizi. Tengok tuan-tuan Di antara kitab karangan Imam Tirmizi, Al-Jami' As-Sahih, dikenali dengan nama Sunan At-Tirmizi. Ini kitab Sunan Tirmizi kan. Kalau pergi dekat kedai buku di ringgit tu kan, kan ada kitab Sahih Bukhari kan, kitab Sahih Bukhari itu semua Imam Bukhari punya. Kemudian ada kitab Sahih Tirmizi, Imam Tirmizi kan, kadang sampai 7-8 jilid. Kemudian ada hadisnya ni, Imam Nisa'i. Maknanya hadis-hadis kitab itu adalah pengarang dia yang mereka itu yang menguasai lalu berjilid. Bayangkan tuan-tuan, satu kitab tu kalau kita nak buat pun tadi, ini sampai 7-8 jilid dan satu tu tebal. Harganya beratus tuan-tuan. Masya-Allah. Ya Allah, betapa banyaknya lautan ilmu mereka, ulama-ulama dalam hadis. Dan hadis-hadis tak lain tak bukan hadis ialah apa dia daripada lafaz daripada Nabi SAW yang dia ambil. Imam Bukhari radhiyallahu anhu tuan-tuan rahimahullah, setiap hadis yang dibelajari lalu nak tulis dia, setiap tulis nak dalam kitab ni, maka Imam Bukhari akan sembahyang 2 rakaat minta pada Allah. Boleh tak, maknanya minta petunjuk kepada Allah, hadis ni boleh tak letak dalam buku. Nak dapat tu, nak sembahyang nak nulis hadis, matan hadis daripada Nabi, nak tahu sahih atau tidak, lalu Imam Bukhari akan salat sunat 2 rakaat minta petunjuk. Lalu Allah tunjukkan, barulah beliau akan tulis. Tak nampak ilham, tak nampak petunjuk, tak akan tulis. Sampai begitu sekali. Satu hadis tu kalau beratus ribu hadis tuan-tuan, masya-Allah. Sebab itu dia cerita belajar Syiah. Kalau tuan-tuan mereka yang ziarah makam Imam Bukhari tu wangi tuan-tuan. Mereka yang ziarah makam Imam Bukhari tu wangi. Kerana apa? Kerana Imam Bukhari menulis semua hadis-hadis daripada Nabi SAW. Sebab daripada keberkatan itu, maka Allah SWT muliakan makam tersebut di wangi. Makam Imam Bukhari di Imam Bukhari pun bukan namanya Imam Bukhari. Bukhari itu pun nama tempat. Kebanyakan semuanya nama tempat. Tirmizi kan. Kalau Imam Ahmad, ya itu baru Imam Ahmad. Tapi Imam Bukhari bukannya bukan nama Imam Bukhari. Bukhari itu adalah nama tempat di Bukhara. Baik. Kemudian hasil karangan setiap imam tu, setiap mereka dia akan ada kitab-kitab hasil yang dapat dijumpai, lalu mereka akan bukukan. Di antara kitab karangan Imam At-Tirmizi, Al-Jami' As-Sahih, dikenal dengan nama Sunan At-Tirmizi. Kemudian Al-Ilal, Asy-Syama'il Muhammadi. Maknanya kitab ini adalah tuannya iaitu Imam Tirmizi sendiri karang dalam bahasa Arab lah. Kemudian diterjemah ke dalam bahasa lain dari bahasa Inggeris ke bahasa Indon ke bahasa Malaysia. Kemudian dengan bahasa dahulu, bahasa yang memang ikut kitab kuning, lalu dimurnikan sehingga kepada hari ini dan dikemas kini kan, dapatlah kita baca dengan sempurna. Kalau tidak, daripada alif sampai habis tu sambung je semua, tak ada titik. Kita yang tak belajar memang kita tak boleh baca tuan-tuan. Kemudian mereka bila perkembangan zaman lalu dimurnikan. Sebelum ni saya ada kitab ni lama dah dulu, tapi kulitnya nipis ataupun kulit keras, sambung je semua kan, tak ada baca di pembahagian-pembahagian, tak ada. Jadi bila sekarang ni dah 10 tahun yang lalu, masya-Allah jadi kita pun baca dengan bahasa yang mudah dan dapatlah manfaat daripada kita tahu hasil karangannya Ibad Syama'il Muhammadin, kitab tulisan sendiri Imam Tirmizi. Ketiga-tiga kitab inilah yang masih ada sehingga sekarang dan terkenal sampai kepada kita, sedangkan kitab lainnya ada yang sudah hilang dan hanya disebutkan di dalam kitab-kitab rujukan klasik, iaitu Tasmiyatun Ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, At-Tarikh, Al-Asma'u wal Al-Kuna. Dapat pujian para ulama terhadap Imam Tirmizi. Ulama mereka mengiktiraf sesama mereka dan mengakui ilmu yang mereka ada, padahal mereka pun sama-sama hebat, tapi dia tetap mengiktiraf di kalangan ulama dalam ilmu hadis.
Imam Bukhari berkata kepada Imam At-Tirmizi, ilmu yang aku ambil manfaatnya daripadamu lebih banyak dibandingkan dengan ilmu yang aku ambil manfaatnya daripada aku. Ya, tuan-tuan, Imam Bukhari antara 5 orang imam tu, Imam Bukhari adalah paling pertama. Tapi dia menunjukkan ulama ni dengan imam pun mereka amat tawaduk dan menghormati, sampai dia kata padahal dah banyak ilmu dah, tetapi dia berkata kepada Imam Tirmizi, aku ambil ilmu kau ni sebenarnya lagi banyak daripada ilmu aku tak ada sangat, aku ambil kau yang aku tu lagi banyak daripada kau. Tengok tawaduknya, merendah dirinya para imam dengan antara imam yang mereka. Itulah sifat yang mulia yang mesti ada antara orang-orang berilmu. Dia sifat dia sentiasa tawaduk. Man tawaddu'a rafa'allah wa man tawaddu'a rafa'allah wa man takabbara wada'allah. Barang siapa yang merendah diri, tawaduk, maka Allah akan angkat kedudukan dia. Dan barang siapa yang takabbur, sombong, maka Allah akan rendahkan dia. Maknanya Allah akan hinakan dia. Sampai begitu sekali. Ini mereka imam dah hebat. Tapi dengan Imam Tirmizi kata, aku ambil ilmu kau lagi banyak daripada aku. Subhanallah. Ibnu Hibban menyatakan Abu Isa, siapa Abu Isa? Muhammad bin Isa ni adalah seorang ulama yang mengumpulkan, membukukan, menghafal dan mendiskusi hadis, membincangkan bicara hadis. Al-Hafiz Al-Mizi berkata, Imam Tirmizi adalah seorang imam Al-Hafiz yang menonjol dan termasuk orang yang dijadikan manfaat bagi kaum muslimin. Al-Hafiz Al-Khalili menuturkan Muhammad bin Isa adalah seorang yang thiqah. Thiqahnya apa tuan-tuan? Yang boleh dipercayai, dipanggil thiqah. Dipercayailah. Tinggal lagi kita tak guna istilah thiqah dekat orang Melayu ni, dia tak tahu thiqah tu daripada bahasa Arab. Tapi kita bercakap, kita yakin dengan seorang tu, dia boleh percaya kan? Aku nak suruh dia sampaikan sesuatu, boleh tak? Siapa dia? Sekian. Okey. Dia boleh percaya. Kan? Istilah begitu, dia boleh dipercaya, itu maknanya thiqah. Menurut kesepakatan para ulama, terkenal dengan amanah dan keilmuannya. Okey, masya-Allah, selesai ujian para ulama terhadap Imam Tirmizi. Okey tuan-tuan, sebelum lagi kita belum masuk lagi ni, belum masuk bab lagi, maka dekat dalam ni kita tengok ringkasan sejarah Rasulullah. Sebelum nak masuk bab yang pertama, maka pengarang kitab ini dia menulis dulu, nak cerita lama. Jadi sebelum nak masuk peribadi, dia ringkaskan tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula daripada lahir sampailah baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Dengan penduk yang paling ringkas. Orang nampak bayang, mula-mula umur sekian. Okey, baik, kita tengok tuan-tuan yang pertama dulu, muka surat ni. Tak ada muka surat lagi ni, tulis Roman ni. Okey. Yang pertama, dia ada satu macam petak tu, kotak. Okey, sebelah kanan tu semua itu adalah bermulanya tahun dilahirkan, tahun dia. Yang sebelah kiri itu maknanya dia tolak. Ini contohnya umur 40, jadi dia tulis 36. 4 tahun lagi, 4 tahun baru jadi ditolak. Jadi begitu. Yang ini adalah umurnya. Baik. Nabi SAW lahir 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan 20 April 517 Masihi. Orangnya dibagi kat sini yang poin saja. Orang yang membantu proses melahirkan Nabi SAW iaitu siapa? Asy-Syifa. Ni rasanya dalam kitab sirah pun tak ada belajar ni. Tak jumpa. Ni pertama kali dalam kitab ni. Kita tahu bila dia melahirkan Nabi SAW, ibunya Aminah, tapi tak tahu pun rupanya ada pembantunya yang membantu untuk menyambut kelahiran Nabi. Siapa dekat sini? Proses melahirkan Nabi Muhammad SAW iaitu Asy-Syifa. Ini nama orang yang menyusukan baginda. Ini ada dalam kitab sirah. Halimatus Sa'diyah. Ini memang kita biasa. Orang yang mengasuh baginda Ummu Aiman. Ini perkataan ni ataupun nama ni ada dalam kitab sirah. Sekolah rendah, sekolah menengah ada. Tapi ini pertama kali dengar membantu proses melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini iaitu Asy-Syifa. Allahu Akbar. Kemudian umur 4 tahun, yakni sebelah kiri itu ditulis 36 sebelum kenabian. Maknanya Nabi menerima wahyu, dilantik menjadi Nabi dan Rasul umur 40. Jadi
Dia tolak 4 jadi 36 begitu. Jadi umur 4 tahun, apa yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibelah oleh malaikat. Kemudian baginda dikembalikan kepada ibunya. Dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelah sebanyak 4 kali, iaitu usia 4 tahun, sebelum dewasa, sebelum diutus menjadi rasul, dan sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Dalam kitab sirah saya tengok kat sini 4 tahun ya, memang ada 4 kali umur 4 tahun. Kali yang pertama dibelah, kali yang kedua sebelum dewasa. Maknanya kalau dalam kitab tu sebelum dewasa bermaksud peringkat umur kanak-kanak nak masuk remaja, tuan-tuan. Remaja. Kerana waktu itu kanak-kanak, sebab itu kanak-kanak orang Islam kena sunat kerana perubahan daripada peringkat kanak dia nak masuk remaja. Maka dari situ sebut penyucian ataupun pembersihan kan, yang membolehkan orang itu kalau solat dia jadi sah. Kat situ hikmahnya. Jadi sebelum dewasa, kanak-kanak nak pindah ke dewasa, remaja. Kemudian yang ketiga, sebelum diutus menjadi rasul. Sebelum diutus maknanya Nabi SAW nak masuk umur 40 tahun, dibelah sekarang, dibelah dadanya sekali lagi. Dan sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, sekali lagi baginda SAW dibelah oleh Jibril untuk membersihkan dadanya. Padahal dah bersih dah, tapi 4 kali. Itu Masya Allah, 4 tahun. Kemudian umur 6 tahun, 34 tahun sebelum kenabian, bonda Rasulullah SAW wafat. Selepas itu baginda diasuh oleh datuknya Abdul Muttalib. Bonda Rasulullah SAW Aminah wafat di Abwa, satu tempat antara Mekah dan Madinah, selepas menziarahi makam ayah baginda Abdullah. Kemudian umur 8 tahun Abdul Muttalib wafat. Siapa Abdul Muttalib? Datuknya. Selepas itu baginda diasuh oleh bapa saudaranya, iaitu Abu Talib. Subhanallah. Baginda bekerja sebagai pengembala. Ini dia bagikan apa yang berlaku pada waktu umur-umur tertentu. Kemudian yang satu lagi kita baca sebelahnya, umur 12 tahun. Umur 12 tahun mula berniaga. Baginda bermusafir ke Syam. Syam ni negeri yang terletak di shimal utara, seperti Lebanon, seperti Syria, Jordan. Itu kalau sekarang, kalau dulu dipanggil negara Syam. Semua itulah. Sekarang ni dah terpisah-pisah, ada Palestin. Maknanya atas daripada bumi Mekah tu, atas ke utara tu semua dipanggil Syam. Baginda bermusafir ke Syam. Baginda singgah di Busra dan berjumpa dengan pendeta Bukhaira. Busra tu maknanya satu tempat dekat Syam lah. Dulu tak ada lagi Lebanon, Syria tu tak ada. Jadi dekat Syam tu jumpa seorang pendeta. Pendeta ni rahib lah, rahib dulu, yang menasihatkan Abu Talib supaya menjaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana baginda akan menjadi rasul. Kenapa dia tahu, tuan-tuan, pendeta Bukhaira ni? Kerana dia beriman berkitab sebelum Al-Quran, iaitu Taurat. Dan dalam kitab Taurat itu telah dinyatakan nabi-nabi akhir zaman segala ciri dan sifat. Jadi dia tahu. Jadi daripada dia tengok tanda luaran dia tahu ini adalah nabi seperti mana kitab. Dia seorang tahu kerana dia beriman dengan kitab yang sebelum Al-Quran. Okey, maka dia tahu. Lalu dia pesan kepada Abu Talib supaya bawa balik, kerana dah dinyatakan tanda lebih. Dan kalaulah kaum Yahudi ni sebab nabi-nabi semua daripada golongan kaum Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi tahu nabi bukan daripada akhir zaman, bukan daripada Yahudi, mereka akan bunuh. Kan, Nabi Yusuf, Nabi Yaqub, Nabi dahulu semuanya, Nabi Musa, semua dia orang-orang Yahudi daripada kaum Yahudi. Jadi bila mereka tahu sekarang, sebab lepas ni daripada kaum Nabi akhir zaman, daripada kaum Quraisy, Arab. Jadi kalau mereka tahu bukan, mereka akan bunuh. Jadi untuk elak daripada berlaku, lalu rahib ini atau pendeta Bukhaira ni suruh bawa Nabi balik. Allah Akbar. Kerana baginda akan menjadi rasul. Kemudian umur 20 tahun ikut perang Fijar. Pertama kali dengar ni, ikut perang Fijar. Ada yang berpendapat pada ketika itu umur baginda 15 tahun. Perang ini antara kabilah Kinanah, termasuk kaum Quraisy, dan kabilah Qais. Orang Arab ni memang banyak kabilah ni, ataupun kumpulan kaum-kaum dia. Kemudian umur 25 tahun baginda menikah dengan Khadijah.
dengan Khadijah baginda memiliki 6 orang anak, Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah dan Abdullah. Tapi semuanya meninggal kecil-kecil, melainkan satu saja Fatimah. Kenapa tuan-tuan? Ada hikmah Allah Subhanahu Wa Taala mematikan semua anak-anak baginda SAW ini, melainkan Fatimah. Kita pun boleh contoh je lah, kalau kat Malaysia, kalau dekat negara tu, apabila raja itu kemudian dia ada anak lelaki dia 3, anak perempuan, semuanya hidup sampailah mereka besar. Kemudian apabila bapanya meninggal, ada kemungkinan akan berlaku perebutan kuasa. Yalah kan. Jadi kalau begini semua kan, aku adalah anak Nabi, aku adalah, dia akan berkuasa, maka dia keturunan, aku adalah cucu kepada Nabi kan. Lalu Nabi Allah SWT kekalkan satu je sebagai keturunan zuriat sampailah keadaan ini daripada Fatimahuz Zahra. Kita semua tuan-tuan bin lelaki, salah silah kita daripada anak lelaki kan, bin kita bin daripada bapa. Tapi untuk Nabi SAW istimewa, dia sampai dekat zuriat yang sampai kepada Fatimah binti Muhammad. Dekat situ susul garul dia sampai kepada Nabi khusus. Adapun salah-salah kita kalau dari sebelah perempuan tak ada, semua daripada sebelah lelaki. Itu kalau yang mereka daripada kalangan Said tu tuan-tuan, Said tu dia kalau dia berkahwin, orang Said lelaki, dia akan cari, dia boleh berkahwin dengan perempuan biasa, bukan syarifah, kerana nasab dia tu akan dibin kepada bapa Said. Tapi kalau perempuan syarifah dia berkahwin dengan lelaki yang bukan Said, nanti dia punya nasab terputus terus, walaupun ibunya syarifah tapi bin kepada bapa biasa, jadi habis kat situ. Sebab itu kalau mereka Said ni dia akan cari yang Said atau syarifah sambung keturunan dia. Gitu. Kita tak tahu kenapa, kadang kenapa, rupanya itulah salah sirah dia. Kan dia nak akan susul garuk dia tu bersambung sama tak terputus. Tak kiralah daripada kabilah Al-Habsyi ke Al-Haddad ke Al-Idrus, Al-Saghaf ke apa-apa, yang penting dia ada keturunan dia bersambung. Itulah betul. Cuma kalau dekat Malaysia ni saya tengok dia, kalau orang yang daripada Said, dia akan tulis nama Said depan dia kan, SYED Said. Kalau SAID Said tu lain. Dia ada Said, kalau bagi Syed kan, Said. Tuan-tuan, nama Said ni, SYED ni, kalau kat Malaysia, kalau dia ada mana dia ada satu susul galur keturunan. Tapi kalau di Indonesia dia tak ada, orang tu kalau walaupun keturunan dia tidak tulis Said, dia belakang dia letak gelaran kabilah dia. Contohnya Ali, contohnya tak ada. Contoh kalau kita kata Said Ali, contohlah kalau kat Malaysia ni Said Ali, tapi dekat Indonesia dia tulis Ali As-Saghaf, Ali Al-Idrus, Ali Al-Haddad. Dia ambil kat situ. Gitu. Dia tak letak Said. Kita pun boleh juga. Ali Al-Malakawi boleh. Dia tak sendiri dia juga kan. Itu dia tuan-tuan. Ini sebab susul garul tu, dia mereka menjaga waktu. Tapi ialah ada orang tanya, itu nama tu Syarifah tu contohnya, itu keturunan Rasulullah kan. Ya, tapi penampilan lain macam, dia tak keturunan. Itu antara dia dengan kita tak tahu kan. Kadang-kadang ada orang dia tak ambil penting kan. Mungkin dia dah bercampur bergaul, jadi dia punya syarifah dia lah. Begitu juga Said. Bila Said kata, Said ni bukan keturunan daripada Rasulullah tapi pelik je perangai dia tu ada ni. Tu Allahu'alam. Kita boleh nak cakap dengan orang kan. Tapi begitulah. Baik, last sekali, umur 40 tahun baginda sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu turun kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi utusan Allah. Yang pertama beriman dari kalangan lelaki adalah Abu Bakar, dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Talib, dari kalangan wanita adalah Khadijah, dakwah secara sembunyi-sembunyi, sembunyi selama 3 tahun. Ini dia tuan-tuan, umur 40 tahun. Sebab itu dalam Al-Quran ada sebut hatta balagha arba'ina sanah. Kenapa Al-Quran sebut hatta balagha arba'in, umur 40 tahun? Kerana umur 40 tahun ni satu umur yang istimewa. Dia sampai umur ni, sebab itu umur dewasa umur 40 tahun. Nak jadi pemimpin adalah umur 40 tahun dia dah matang. Sebab Nabi SAW dilantik menjadi pemimpin Rasul pada umur 40 tahun. Kalau umur 30 lebih itu dia belum sampai tahap matang. Umur 40 tahun itu adalah umur dewasa, matang.
Dari segi kehidupan pun mereka yang berumur 40 tahun, bagaimana dengan kerjanya? Sudah tentu satu tahap yang selesa. Bagaimana dari segi anak-anak? Sudah tentu anaknya dah membesar. Jadi dia kat situ dah matang. Iaitu umur 40 tahun ni istimewa. Dan umur 40 tahun itu dalam Al-Quran sebut mereka yang sampai umur 40 tahun dia ada doa dia kan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malu salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati wa inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dalam Al-Quran surah Al-Qaf ayat yang ke-15 tu kan, itu khas untuk orang umur 40 tahun ke atas lah. Maknanya dia mensyukuri nikmat Allah yang Allah telah anugerahkan umur 40 tahun. Tapi kalau penyakit ni dah tak ada kenal 40 tahun lagi tuan-tuan, umur 30, 20 pun kena juga. Itu penyakit wallahu alam. Alhamdulillah, sampai sini dahulu, insya-Allah nanti kita akan sambung lagi, ada lagi ni tak apa. Lepas ni kita akan belajar sampailah kita akan masuk bab. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang, yang dhaif daripada kelemahan diri saya. Mudah-mudahan Allah kurniakan keberkatan ilmu yang kita perolehi sebagai rasa tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dhakar, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama, nahza bil khair wa nufa kulla syarr, Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqabir ridha منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر, وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء, وعلى الآل الكرام شرفا وعلى مصاب الغراب. اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في رضا, ولا تولنا وليا سواك, ولا تجعل ممن خالف أمرك وعصى. صلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين, والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.